Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon puan-puan, Puan Rosnah Majid yang baru bersama boleh komen jika suara saya didengari. Puan Zira Yusof, Cik Zira Yusof. Assalamualaikum. Mohon respon jika suara saya didengari. InsyaAllah dalam 2-3 minit lagi kita mula. Hari ini saya bersiaran dari Kelantan. Balik kampung ada urusan keluarga, ziarah pakcik yang sakit ya. Jadi di sini Tuan Khairul Arifin, terima kasih. Saya rasa okey, terima kasih. Pak Rosnah, terima kasih. Okey. Baik, insyaAllah dalam 2-3 minit lagi kita mula sambungan kepada perbincangan mukaddimah buku 40 hadis sahih, 40 hadis sahih kisah gaib dan ajaib ya, insya-Allah. Dalam masa yang sama mintalah tuan-tuan supaya share di platform masing-masing. Semoga ada manfaatnya pertemuan ataupun perbincangan kita pada tengah hari ataupun awal petang ini, insya-Allah. Zuhur di Kelantan dalam 1-20 minit, jadi sedang eloklah kita pun tidak akan panjang ya. Sesi kita ini kurang lebih dalam 15 ke 20 minit saja. Baik, insyaAllah dalam 2 minit lagi kita mula. Terima kasih pada saudari ataupun saudara Wa ya, yang sedang menonton. Mohon share di platform masing-masing dan seumpamanya. Baik, InsyaAllah saya baru sampai dari Subang dalam 11.30 tadi, dalam rangka untuk balik ziarah pakcik yang agak kritikal diserang stroke. Mohon jugalah tuan-tuan supaya mendoakan. Baik, insyaAllah kita mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebagaimana yang tuan-tuan maklum, sesi saya ini saya akan bincang berdasarkan buku yang saya dan sahabat ringkaskan daripada karya seorang ulama daripada Jordan yang bernama Syekh Almarhum Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, yang mana kitab asalnya berjudul Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadith An-Nabawi, yang bertajuk kisah-kisah gaib daripada hadis Nabi SAW. Kenapa saya memilih kitab tersebut untuk diterjemah dan ringkaskan? Kerana saya memikirkan ada satu pattern ataupun satu ciri khas, khususnya orang Melayu kita ini ataupun manusia secara umumnya, kita minat kepada cerita kisah yang berlega di luar sana, yang lebih cepat untuk dipelajari, untuk kita katakan disampaikan, untuk diterima adalah maklumat-maklumat yang berbentuk cerita. Sebab tu orang Melayu kita, dan boleh kata semua bangsa, semua masyarakat ada dia punya tradisi kesusasteraan rakyat dan seumpamanya. Tetapi masalahnya dalam Islam, cerita-cerita yang bersifat keagamaan, khususnya yang berasal daripada Al-Quran, kisah Nabi dan Rasul, kisah hari kiamat, kisah makhluk-makhluk yang terawal diciptakan, kisah tentang syurga, kisah tentang neraka, kisah tentang alam kubur, kisah tentang alam malakut. Ini semua perkara-perkara yang dikategorikan sebagai kisah ghaibiyat. Kisah ghaibiyat. Begitu juga tentang jin, iblis dan seumpamanya, syaitan. Jadi bila perkara ghaibiyat, masuk perkara ghaibiyat ni secara umumnya kita tak mampu capai dia dengan panca indera kita. Kalau kita boleh tengok, kita boleh dengar, kita boleh rasa, itu dikira sebagai tidak ghaibiyat lah. Tapi bila kita tak mampu untuk capai, tapi dia ada dua kategori lah. Ada ghaibiyat yang azali dan ada ghaibiyat yang contemporary ataupun yang sementara. Isteri saya tinggalkan, apa semua anak-anak di
Kuala Lumpur apa semua ataupun pejabat saya sekarang ghaibiyat. Tapi bila saya call, saya buat video call apa semua, dia sudah tak jadi ghaib. Itu situasi yang berbeza dengan apa yang kita nak bincangkan. Sebab itulah Syekh Sulaiman Ashqar bila dia karang kitab ni, dia datangkan muqaddimah yang begitu panjang. Sebelum dia tulis kitab ni, dia tulis kitab lain satu lagi, iaitu Qisasun Nabawi As-Sahihah, begitulah, berkaitan dengan kisah-kisah sahih berkaitan dengan Nabi dan Rasul. Kerana kisah-kisah Nabi dan Rasul pun banyak bercampur aduk antara yang sahih dan yang tidak sahih. Bercampur dengan riwayat yang dinamakan Israiliyat ataupun Al-Mawdu'at. Benda ini walaupun asasnya bersifat kisah, kalau kita kata cerita je pun apa masalah, lagipun cerita-cerita baik. Agama Islam mengajar kita, apabila satu kisah ataupun cerita ataupun maklumat, fakta apatah lagi, bila dia berkait dengan agama, memang tidak boleh, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kisah-kisah Nabi dan Rasul adalah kisasul Qur'ani, kisah-kisah Al-Quran. Bila kisah Al-Quran, Alhamdulillah Ustaz Sya'ari bersama kita ni, jadi seganlah saya, tuan guru dalam bidang tadabbur dan ibrah qasas Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian, disyorkan sangat-sangat untuk ke Tadabbur Center dan ambil manfaat yang banyak daripada Ustaz Sya'ari, Dr. Azrul Azlan dan asatizah Tadabbur Center, ya. Cuma saya memfokuskan tentang pemikiran, cara kita faham, cara kita letak diri kita. Kenapa orang Melayu masih percaya kepada hantu? Kenapa orang Melayu masih percaya kepada orang bunian? Kenapa orang Melayu masih percaya kepada beberapa lagi sangkaan-sangkaan, toyo, lapo semua? Banyaklah. Dan ia ada kaitan dengan akidah. Dia bukan sekadar kepercayaan yang biasa saja. Jadi di sinilah Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar menetapkan satu muqaddimah yang begitu panjang, yang kemudian saya adaptasi dan ringkaskan, dan kita letak nombor dalam buku kita yang bertajuk asalnya memang daripada buku itulah, tapi kita ringkaskan untuk dalam buku kita ni supaya lebih mudah untuk dibaca, lebih mudah untuk digunakan oleh para asatizah, para penceramah. Bila dia nak pergi ceramah, dia fokus kepada, dia pergi bercerita, sebab orang kita suka dengan cerita, tapi ceritanya cerita yang sahih, yang gaib, yang ajaib, yang luar biasa, yang pelik-pelik, yang ganjil. Dalam syurga ada pasar, macam-macam lagi benda pelik, tapi yang diperakukan riwayatnya daripada Al-Quran dan hadis-hadis sahih Nabi SAW. Kenapa? Kerana prinsipnya bila riwayat cerita kisah itu adalah ghaibiyat, dia mesti sahih daripada Nabi SAW. Baik, kita tengok apa kata Syekh Dr. Umar Sulaiman Ashqar pada poin yang kedua. Saya baca dia punya ringkasan metodologi lah, dia susun ada 40 lebih. Saya akan baca yang tu dulu sebelum kita masuk kisah-kisah. Siapa yang nak tahu kisah-kisah ini, boleh tengok kuliah-kuliah saya yang lain, boleh search saja nama saya dalam YouTube itu, ataupun Dr. Ruzaimi Ramli antara yang membincangkan juga kisah-kisah ghaibiyat ini. Kerana kita nak please orang kita yang majoriti suka dengan cerita, tapi kita nak latih dan didik mereka supaya mereka suka dengan cerita-cerita yang berkait dengan agama tapi sahih. Yang mereka tahu ni daripada mana? Oh, ni daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini daripada Al-Quran ayat sekian-sekian. Bukannya hearsay, bukannya daripada hikayat-hikayat Melayu semata-mata. Kajian saya dalam PhD adalah menyemak balik hikayat Melayu yang bercorak cerita kisah Nabi dan Rasul, untuk nak tengok sama ada banyak ke tidak pengaruh-pengaruh yang di luar daripada Al-Quran dan hadis di dalamnya. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Sebab itulah alhamdulillah saya sangat suka berkongsi dapatan-dapatan kita ini, supaya orang Melayu kita ni, orang Islam Melayu khususnya, lebih kritikal, lebih cakna, lebih sensitif, lebih suka memperhalusi perkara-perkara yang sedang kita bincangkan ini. Baik, kata Dr. Umar Sulaiman Ashqar dalam poin yang kedua, kita berhenti tempoh hari pada bulan sudah. Yang kedua, kata Syekh, sesiapa yang mendustakan walau segelintir atau bahagian tertentu sahaja daripada perkara gaib yang bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis As-Sahihah, maka mereka dikira ingkar kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan khabar sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun namanya berbeza, yang ni Quran, yang ni hadis,
Tapi pada hakikatnya, bila hadis itu bercerita tentang apa dia? Bila hadis itu bercerita tentang perkara ghaibiyat, ia semestinya berasal daripada Allah Ta'ala juga. Sebab Rasulullah tidak mungkin akan tahu benda-benda ghaibiyat melainkan Allah Ta'ala bagi tahu. Dalam bab ini kita kena tengok surah Al-Jin, ayat yang antara ayat yang hujung-hujung yang akhir. Bila Allah menyebutkan mafhum, lebih kurang Allah Ta'ala kata bahawa Allah memilih daripada kalangan Rasul dia sebagainya untuk diberitahu sedikit perkara gaib. Dan itulah para Nabi dan Rasul. Sebab tu benda-benda gaib ni tak boleh orang tahu, tak boleh orang mereka cerita. Sebab tu menjadi kesalahan bila kita pergi jumpa bomoh. Dan bila bomoh itu cerita tentang benda-benda gaib, benda-benda pelik dan kita percaya. Sebab itulah dalam Islam, sihir itu adalah dosa besar yang ketiga. Dan hadis-hadis sahih menyebutkan bahawa siapa yang pergi berjumpa bomoh, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Bahkan ada yang menyebutkan Rasulullah menyebutkan siapa yang pergi jumpa bomoh dan percayakannya, maka orang itu tidak ada urusan dengan ma unzila ala Muhammad, dengan apa yang turun kepada Muhammad, yakni Quran hadis ni. Maksudnya Rasulullah berlepas diri. Orang tu tak, kalau dia percaya pada bomoh, maka bomoh, pawang dukun, tangkal mangkal itu, maka orang macam ni tidak ada urusan dengan agama aku, tidak ada urusan dengan apa yang turun pada aku, yakni wahyu apa semua. Ini satu dakwah yang besar. Sebagian ulama kata ini menunjukkan orang yang pergi jumpa bomoh dan percaya pada bomoh boleh keluar daripada Islam. Kafir lah tuan-tuan. Tapi tidak semua kata begitu. Sebagian kata dosa besar, itu menunjukkan isyarat dosa besar. Ini dalam syarah hadis tersebut. Jadi dalam kenyataan kedua ini, Syekh kata percaya kepada hadis sahih itu sebenarnya juga daripada wahyu Allah. Apa dalilnya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan beberapa lagi ayat Quran yang mengisyaratkan Rasulullah tidak mungkin tahu perkara gaib melainkan Allah bagi tahu. Maka beriman dengan Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran sebagai wahyu daripada Allah adalah sama dia punya status ataupun dia punya tarafnya dengan mempercayai kisah-kisah yang gaib daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Sebab itulah bila mari, kalau kita faham konsep ini tuan-tuan, makanya bila marilah orang cerita benda pelik-pelik di kedai kopi ke, di meja penceramah ke, di mana-mana ke, kita tak akan mudah percaya. Ini tidak bila orang mari cerita begitu, kita mudah percaya. Kita mudah percaya. Kita mudah percaya. Sebab apa? Sebab kita rasa siapa saja yang cerita benda gaib itu boleh dipercayai. Tidak. Kita kena faham agama Islam mari ajar kita untuk menjadi seorang yang kritikal, seorang yang sangat halus, seorang yang tidak boleh mendakwa-dakwi secara suka hati, melainkan ada sandarannya, khususnya berkaitan perkara-perkara gaib. Baik, katanya lagi apa dia tuan-tuan? Dalam poin yang ketiga, Dr. Umar Sulaiman kata, Prof. Dr. Umar Sulaiman Ashqar kata, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui setiap perkara sama ada yang nyata atau yang tersembunyi. Saya sebut dah dulu dalam kajian saya, tuan-tuan boleh cari buku apa dia, Khurafat, Tahyul dan Mistik di Alam Melayu. Memang khusus bahas tentang benda-benda mistik dan pemikiran orang Melayu tentang kepercayaan kepada benda gaib ni. Sebab saya tengok itu masalah besar bagi orang Melayu. Walaupun dia beriman, dia solat, puasa, zakat, haji tak tinggal, tapi khurafat, tahyul, tangkal mangkal, apa percaya pada bomoh, percaya pada toyol, percaya, dia tak tinggal. Walaupun dia soleh, dia baik, dia pak haji, dia mak haji, puasa, zakat, haji, dia tak tinggal benda tu. Ini satu yang ironi tuan-tuan. Ini satu benda yang agak kita kata pelik. Macam mana orang yang baik, soleh, belajar agama, belajar mengaji Quran, tajwid, tapi bila mari bab-bab percaya pada tempat itu gini, kita tak menafikan wujudnya gangguan jin apa semua, ada Quran sebut, ada surah Al-Jin. Tapi mempercayai dengan cara yang salah, mempercayai dengan cara yang tidak digaris pandukan oleh Quran dan Sunnah, itu yang salah. Kita nak kenal jin, iblis mesti hanya melalui Quran dan hadis. Sebab yang cipta iblis, jin ini Allah Azza wa Jal. Allah yang kenal sungguh mereka. Dalam Quran berlambak ayat, ada surah khas tentang al-jin. Tapi kita tak ke situ. Sebab kita dengar yang Tok Bomo kata, kita dengar yang Tok Nenek Moyang kita kata, kita dengar apa yang kita baca dalam novel-novel seram, kita dengar dalam buku-buku hikayat
ataupun hikayat-hikayat Melayu lama yang banyak tu cerita juga benda macam ni. Dan seumpamanya. Yang bukanlah semua dalam hikayat tu tak bagus. Majoritinya bagus. Tapi sebahagian kecilnya yang perlu disemak dan diperhatikan bila ia tidak suit dengan kita punya Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka kata Syekh kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui setiap perkara sama ada yang nyata atau yang tersembunyi. Allah tahu semua. Disebutkan bahawa Allah tahu segala-galanya, fil ardi wala fis sama, yang ada di langit di bumi semua. Bahkan ada ayat yang menyebutkan hatta biji-biji yang dalam gelap malam pun di bawah ilmu Allah. Sebab tu saya ada cita-cita nak susun semua ayat Quran yang ada kalimah al-ghaib. Kerana saya tengok di situlah masalah kita orang Melayu yang tak jelas lagi tentang akidah beriman kepada alam ghaib, makhluk ghaib ini. Kerana kita tak faham yang Quran suruh cara sebenar beriman kepada alam dan makhluk ghaib ini macam mana. Di situ ada isu, sedangkan Al-Quran dah garis pandukan. Cuma ia tidak tersusun dalam satu manual book yang lengkap. Jadi saya duk fikir-fikir balik, memang kena ada usaha untuk menjamakkannya, meletakkan dia sekali dan seumpamanya. Baik, kita ada 2-3 minit lagi, saya nak habiskan poin yang ketiga ini. Kemudian katanya, Allah mengetahui semua perkara yang nyata. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit di bumi melainkan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat lain Allah Taala menyebutkan mafatihul ghaib. Dialah kunci perbendaharaan alam dan makhluk gaib. Semuanya adalah tentang Allah dan wahyu. Tidak ada orang yang boleh tahu benda gaib melainkan dia terima wahyu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tidak boleh sebarang orang mendakwa-dakwi dia tahu benda-benda yang ghaibiyat ini, tuan-tuan. Dan itulah yang dibuat oleh Tok Bomo, Pawan Dukun apa semua. Ironinya sebahagian kita percaya. Jadi macam mana status akidah kita tu? Masih tidak memahami sungguh-sungguh lah. Masih ada isu di situ. Macam mana kita boleh percaya kepada pembohong-pembohong ini yang mereka pun, walaupun mereka dapat tahu sungguh kadang-kadang setengah-setengah benda gaib, kita tahu ia pasti daripada bantuan jin, iblis, setan dan seumpamanya. Mesti, tuan-tuan. Baik, katanya lagi apa dia? Sama ada yang zahir atau yang gaib, malah semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Yakni dalam, nak katanya, dalam ilmu Allah Ta'ala. Yang dulu, yang sekarang, yang terbuka, yang tertutup, yang bakal jadi, yang apa, semua itu sudah termaktub dalam Lauh Mahfuz. Maksudnya ia adalah dalam liputan ilmu Allah. Fi dham'i ilmu Allah. Dalam bayangan ilmu Allah. Semuanya. Tidak ada yang terlepas, tidak mungkin. Hatta satu biji yang kecil dalam gelap yang malam, dalam tengah-tengah lautan yang gelap, cahaya tak sampai, adalah dengan ilmu Allah. Kita kenal Allah melalui kehebatan penciptaan Allah, kehebatan penguasaan Allah itu. Katanya lagi, tidak ada yang terlepas pandang daripada dicatat semenjak daripada alam ini diciptakan hingga ke penghujungnya. Wallahu alam. Kita berhenti di situ. Pada sesi seterusnya kita akan masuk poin yang keempat. Tuan-tuan dan puan-puan yang berminat dengan buku ni boleh Google 40 hadis kisah sahih ghaib dan ajaib, ataupun apa dah tajuk dia, saya pun tak ingat dah. 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib. Ataupun tuan-tuan boleh terus type nama saya saja, Zairuddin Zabidi, dan tengoklah beberapa buku mutakhir yang saya tulis khusus berkaitan perkara ini. Perjuangan kita nak betulkan, nak mantapkan, nak kemaskinikan. Bukan kita nak kata orang Melayu selama ni tidak berakidah. Tidak. Ni kadang-kadang sahabat kita bila kita kritik, kita bagi itu, dia kata, oh, awak nak kata orang Melayu ni semua akidah tak betul ke? Tidak. Kita katakan kena upgrade, kena tingkatkan, kena tajdid, kena islah. Ini kenapa? Kerana perkara itulah yang menyebabkan agama kita ini terus relevan sampai ke hari kiamat, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.